Assalamualaikum dan selamat datang ke CM Studio. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran di rumah, untuk pelajar tahun 2 Roll VT. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran untuk tahun 2 dan seperti biasa keluarkan exercise yang telah saya sediakan seperti yang ditunjukkan ini. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai perbezaan antara can dan juga can't. Untuk membezakan ataupun untuk memudahkan kita faham, the first one is can, the second one kita sebut can't. Apa beza can dengan can't? Can ni bermaksud boleh dan can't bermaksud it comes from the word cannot. Dia datang dari perkataan cannot, bermaksud tak boleh. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh, can bermaksud boleh. Jadi bila seseorang tu tanya, adakah awak boleh bermain bola, adakah awak boleh bermain badminton, ataupun adakah awak boleh menyanyi, so we will always use yes or no. Sama ada kita akan cakap ya, saya boleh, ataupun tidak, saya tak boleh. Kita tak akan cakap ya, saya tak boleh. Kita akan cakap no, I can't. Alright. So sebagai contoh, Yusuf, can you play badminton? For example, Yusuf boleh tak awak main badminton? Kalau Yusuf boleh bermain badminton, you will answer like this. Yes, I can. Yusuf, can you dance? Kalau kita tanya Yusuf, boleh tak awak menari? Kalau Yusuf ni kurang boleh menari, dia akan cakap no, I can't. So senang je. Can bermaksud boleh, cannot bermaksud tak boleh ataupun dipendekkan menjadi can't. Next, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan ni kita akan buat bersama-sama. Kalau kita tengok ada dua individu kat sini. Yang the first one is Sofia dan the second one is Tommy. So jawapannya hanya berdasarkan apa yang ditunjukkan di dalam gambar. Sebagai contoh, Sofia, kalau ada 3 permainan kat situ ataupun 3 aktiviti kat situ, the first one is playing piano, the second one is riding the horse, and the third one is playing tennis. Kalau tengok Sofia, the first one, playing piano is right ataupun tick. Dia tanda right. Maksud tanda right maksudnya dia boleh. The second one, kuda, dia tanda cross, pangkah. Dan the third one, playing badminton, dia tanda right. So, sebagai contoh, Sofia, can you ride a horse? Tengok, Sofia, can you ride a horse? Bermaksud, Sofia boleh menunggang kuda kah? Jadi, kalau kita tengok Sofia, dia tanda pangkah. It means, Sofia cannot ride a horse. So, you have to answer, Sofia, can you ride a horse? No, I can't. Kita refer sebagai contoh. Kita refer Sofia ni sebagai I lah. That is the answer. So, kita tengok contoh yang keempat. Tommy, can you ride a horse? Kalau tengok pada Tommy tu, dan dia pada kuda, dia tanda right. Jadi, kita kena jawab yes. Yes, I can. So, siapkan dulu kerja ini, yang bahagian ini. Kemudian, kita sambung soalan seterusnya. Untuk bahagian yang kedua, iaitu writing, kita tengok sini. Write a short paragraph about your imaginary monster pet. Dia suruh anda tuliskan satu petikan mengenai imaginary monster pet. Kita ada satu binatang peliharaan berbentuk monster yang dibayangkan, bukannya yang betul-betul. So, dia dah bagi pilihan kat situ. My imaginary pet is a monster. It's God. You have to write a simple answer based on the words given. Senang. My imaginary pet is a monster. Its
got sharp teeth based on the answers given. The second one, kita tengok ada 6 dengan eyes. Perkataan 6 dan mata. So you have to write like this. It's got 6 eyes. Next, 2 arms and legs. Jadi kita akan cakap, it's got 2 arms and 2 legs. Easy, right? And the last sentence, when we want to use the word jump, you can use the word before. Sebagai contoh, kita belajar tadi mengenai perkataan can. So kat sini dia boleh melompat ke tidak? Depend, either one. You want to say it can jump or it cannot jump. Up to you. I just want to see you how do you write this. Okay, finish this first and then we continue to the next lesson. Okay, we continue for the next lesson. Look at this exercise first. Okay, this one is based on what we have learned about old house. Di bahagian old house, ingat tak kita belajar pasal rumah, dan bahagian-bahagian rumah seperti bathroom, bedroom, hall, apa lagi, living room dan kitchen. So you have to write down all those words based on the picture. Sebagai contoh, ini nombor 1, gambar apa ni? Okay, dia dah bagi huruf dan dia dah bagi kotak untuk kita isikan perkataan itu. Sebagai contoh, gambar nombor 1 ialah bilik air. What is bilik air in English? The word is bathroom. Okay, senang kan? So habiskan exercise ni, 5 soalan sahaja, dan kita beralih kepada exercise yang terakhir. Okay, exercise yang terakhir ni just a free lesson ataupun free activity. Okay, based on the skeleton. Okay, based on the skeleton given, what types of animal? Dia dah bagi gambar skeleton. Skeleton ni bermaksud tengkorak. Skeleton ini menunjukkan binatang apa? Nak kata binatang ini kucing? Tak mungkin lah, mustahil lah kucing leher panjang kan. So you have to draw with your imagination. What is this? Okay, binatang apakah ini yang mempunyai leher panjang dan kaki yang panjang, berkaki 4 dan berbadan tinggi? Okay, lukis je. Okay, dan after that you have to pass up to me lah, ataupun turn it in the Google Classroom. Okay, so kita dah siapkan 4 exercise pada hari ini. Terima kasih kerana memberi peluang ini untuk belajar bersama-sama kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembelajaran seterusnya, dan kita jumpa lagi pada akan datang. So setakat itu saja PDPR kali ini. Kita jumpa lagi dan Assalamualaikum. Jangan lupa siapkan kerja rumah, terus hantar dalam Google Classroom. Kita jumpa lagi.